Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada hari ini kita akan membentangkan satu tajuk yang bertajuk integriti dalam urus tadbir peperiksaan. Dibimbing oleh Ustaz Ismail bin Ja'far. Kumpulan kami seramai 3 orang. Pertama, Ustaz Ahmad Zikri bin Ar-Azmi. Yang kedua, Ustaz Muhammad Rakin bin Ismail ataupun Ramli. Dan juga saya sendiri, Ahmad Syakir bin Muhammad Falih Lai. Kembali kepada tajuk kita, iaitu integriti dalam urus takbir peperiksaan. Sebelum kita membincangkan ataupun membicarakan berkenaan dengan tajuk kita ini, sepatutnya lah kita meneliti dulu apakah itu makna integriti. Definisi integriti, menurut Kamus Dewan, integriti bermaksud keikhlasan, keterbukaan, amanah, berpegang kepada prinsip, sukar dipengaruhi dan boleh dipercayai. Ringkasnya, semua sifat-sifat yang disebutkan itu menunjukkan seseorang itu berintegriti. Manakala lawan kepada sifat tersebut, iaitu tidak ada keikhlasan, tidak ada amanah, khianat, tidak berpegang kepada prinsip, mudah dipengaruhi dan tidak boleh dipercayai, adalah menunjukkan seseorang itu tidak mempunyai integriti. Manakala definisi integriti mengikut Institut Integriti Malaysia merujuk kepada kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu kepada seseorang individu dan juga suatu organisasi. Integriti amat berkait rapat dengan etika. Integriti juga termasuk sebagai elemen positif berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari. Di dalam Islam, integriti adalah sesuatu yang amat dititik beratkan. Seseorang dituntut supaya mempunyai integriti, iaitu sifat-sifat baik yang kita sebutkan tadi. Di dalam hadis disebutkan an Anas bin Malik qala ma khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wala din liman la ahda lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak ada sifat amanah padanya. Dan juga tidak ada agama bagi orang yang tidak menunaikan janjinya. Hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Hadis yang bernombor 12567. Hadis ini menunjukkan Islam juga amat-amat mementingkan seseorang itu mempunyai sifat-sifat yang menunjukkan tahap integriti yang amat tinggi, sehingga disebutkan tidak ada iman dan tidak ada agama, iaitu tidak sempurna iman dan juga tidak sempurna agamanya, selagi dia tidak mempunyai sifat-sifat iaitu amanah dan menunaikan janji. Seterusnya, kita akan membincangkan berkenaan dengan isu-isu integriti di dalam urus tadbir peperiksaan. Isu integriti adalah satu isu yang menjadi fokus masyarakat dan juga menjadi bualan dalam masyarakat. Contohnya, Keratan Akhbar menunjukkan dan membincangkan beberapa isu integriti berkenaan dengan urus tadbir peperiksaan. Ini menunjukkan memang integriti dalam urus tadbir peperiksaan ini mendapat liputan dan juga menjadi bualan masyarakat. Terdapat 3 isu integriti yang akan dibentangkan. Pertama, isu kebocoran soalan peperiksaan. Yang kedua, isu diskriminasi di dalam penilaian peperiksaan. Dan yang ketiga adalah penyelewengan dana peperiksaan. Isu yang pertama, iaitu isu kebocoran soalan peperiksaan.
Kebocoran soalan peperiksaan adalah antara isu yang kerap diperkatakan dan ianya menimbulkan kegusaran sepanjang masa di dalam kalangan ibu bapa dan juga pihak yang berautoriti. Insiden-insiden kebocoran soalan peperiksaan ini menunjukkan pengkhianatan amanah dan juga keruntuhan integriti pihak yang terlibat di dalam kebocoran soalan peperiksaan. Kebocoran soalan akan menjejaskan ke semua murid yang akan menduduki peperiksaan. Berbeza dengan isu-isu yang lain yang mana mungkin dia tidak melibatkan banyak pihak. Pihak tertentu sahaja yang akan terkesan, tetapi kebocoran soalan peperiksaan menjejaskan ke semua calon-calon yang akan menduduki peperiksaan tersebut. Dengan kemudahan teknologi perhubungan pada hari ini, isu ini lebih mudah untuk berlaku dan soalan bocor lebih mudah untuk tersebar. Seperti mana kita ketahui, jika dahulu mungkin guru-guru yang tidak ada integriti ini akan membocorkan soalan kepada anak-anak muridnya sahaja dan kebocoran tersebut akan berlaku dalam lingkungan sekolahnya sahaja ataupun mungkin paling jauh pun negerinya sahaja. Akan tetapi dengan kemudahan teknologi perhubungan hari ini dengan pelbagai aplikasi yang boleh digunakan untuk berkomunikasi, maka ia memudahkan lagi berlaku insiden-insiden soalan terbocor dan juga soalan yang dibocorkan itu mudah tersebar ke seluruh negara bahkan ke seluruh dunia. Antara contoh kebocoran soalan peperiksaan adalah peristiwa pada September 2014 di mana lembaga peperiksaan mengumumkan peperiksaan UPSR subjek sains bagi kertas-kertas tertentu telah ditunda kepada tarikh yang baru iaitu 30 September. Ini berlaku kerana soalan-soalannya sudah pun dibocorkan dan didedahkan di internet. Manakala insiden terbaru iaitu soalan sejarah SPM 2022 dikatakan dan disebut-sebut telah dibocorkan terlebih dahulu di dalam aplikasi WhatsApp. Di mana ada satu perbualan WhatsApp yang menunjukkan sebelum berlakunya peperiksaan tersebut, ada pihak telah membocorkan tajuk-tajuk yang akan masuk ke dalam peperiksaan. Dan didapati soalan-soalan yang keluar adalah benar-benar seperti mana yang disebutkan. Dan ini menimbulkan spekulasi bahawasanya telah berlaku kebocoran soalan di dalam peperiksaan tersebut. Kebocoran soalan peperiksaan ini bolehlah kita senaraikan beberapa caralah macam mana untuk kita selesaikan masalah tersebut. Masalah-masalah yang berlaku ini, cara penyelesaiannya kita boleh bahagikan kepada dua lah secara umumnya. Pertama, melibatkan integriti pihak-pihak yang terlibat. Yang kedua adalah pengurusan peperiksaan itu sendiri. Yang pertama, kita perlulah membangunkan dan memperhebatkan lagi lah kempen dan juga kursus untuk meningkatkan lagi tahap integriti guru dan juga pihak yang terlibat di dalam pengurusan peperiksaan. Yang pertama disebut mengadakan kursus dan latihan untuk meningkatkan kesedaran agama. Kerana agama menekankan supaya penganutnya beramal ataupun bersifat dengan sifat-sifat yang mulia ataupun bersifat dengan sifat-sifat yang bermoral tinggi. Jadi kita perlu meningkatkan kesedaran agama kepada guru-guru dan pihak yang terlibat supaya mereka mempunyai kesedaran untuk tidak melakukan kesalahan tersebut. Dan juga mengadakan kursus dan latihan untuk meningkatkan lagi integriti guru-guru dan pihak yang terlibat menguruskan peperiksaan. Di mana kita perlu sebutkan secara jelas apa yang perlu guru-guru dan pihak yang terlibat lakukan untuk memastikan tahap integriti mereka di tahap yang terbaik. Dan juga panduan-panduan yang perlu mereka patuhi dan ikuti. Yang kedua, dari segi integriti guru dan pihak yang terlibat juga, jika berlaku juga kesalahan, berlaku juga kebocoran soalan peperiksaan, maka hendaklah dikenakan tindakan yang tegas kepada sesiapa sahaja yang telah melanggar integriti
dan juga sesiapa yang melindungi pesalah tersebut. Ada yang terlibat secara langsung melakukan kesalahan tersebut, tidak mempunyai integriti dan melanggar, membocorkan soalan peperiksaan. Ada juga pihak yang tidak terlibat tetapi bersubahat. Sama ada dengan melindungi, cuba menyembunyikan kesilapan dan kesalahan tersebut, ataupun tidak melaporkan kesalahan yang berlaku walaupun mengetahuinya adalah perkara yang salah. Kemudian yang kedua, dari segi pengurusan peperiksaan, kita perlu memperbaiki lagi dan menambah baik pengurusan peperiksaan ini. Pertama, dengan menggubal dan seterusnya memastikan setiap pengawas dan kaki tangan mematuhi prosedur yang digubal, iaitu prosedur operasi standar ataupun ringkasannya SOP, perlu digubal dan dipastikan pematuhannya dengan baik. SOP yang baik akan memastikan soalan-soalan peperiksaan sukar untuk dibocorkan. Yang kedua, perlulah kita memperkenalkan kaedah-kaedah anti kebocoran. Contohnya cadangan supaya kita menggunakan bungkusan kertas soalan yang kedap udara, supaya mudah dikesan jika berlaku kebocoran. Kerana apabila soalan tersebut telah dibuka, maka bungkusannya akan rosak dan sukar untuk dibungkus kembali seperti mana bungkusan yang diterima. Berbeza dengan jika kita bungkus dengan bungkusan yang biasa, kita boleh keluarkan dan kita boleh bungkus kembali. Itu adalah beberapa penyelesaian yang untuk menyelesaikan isu kebocoran soalan peperiksaan. Seterusnya adalah isu yang kedua, iaitu diskriminasi dalam penilaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama, Al-Fadhil Ustaz Ahmad Syakir. Dan insya-Allah pada pembentangan yang berikutnya, saya Ahmadu Zikri bin Ar-Azmi akan membentangkan isu yang kedua yang kami ketengahkan dalam membentangkan isu-isu integriti dalam pentaksiran. Baik, isu yang kedua yang kami ketengahkan pada kali ini ialah berkaitan dengan diskriminasi dalam penilaian. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi bermaksud kecenderungan manusia untuk membeza-bezakan manusia. Kecenderungan untuk membeza-bezakan manusia. Baik, diskriminasi dalam penilaian, ketidakadilan dalam pengurusan peperiksaan dapat terjadi dalam hal adanya diskriminasi ataupun perlakuan tidak adil terhadap peserta ujian. Seperti mana yang kita sebut, maksud diskriminasi tadi ialah perilaku membeza-bezakan. Apa yang dibeza-bezakan? Di sini kita dapat lihat ada 3 kriteria perbezaan itu. Yang pertama ialah perbezaan dari sudut warna kulit. Yang kedua ialah perbezaan dari sudut keturunan dan juga perbezaan dari sudut agama. Dan bukan 3 itu sahaja, bahkan ada banyak lagi. Kemungkinannya dari sudut faktor kepandaian pelajar, ataupun dari sudut kebaikan pelajar, ataupun dari sudut sosioekonomi pelajar. Sebenarnya banyak lagi yang menjadi faktor punca kepada terjadinya diskriminasi dalam penilaian. Maksudnya diskriminasi dalam penilaian ini, pelajar itu diberikan hak yang tidak sama adil. Makanya dibeza-bezakan pelajar menyebabkan ada masalah pelajar itu diberi markah lebih ataupun masalahnya pelajar itu tidak diberikan markah yang sepatutnya. Bahkan ada juga berlaku pelajar tersebut dinafikan haknya untuk menduduki peperiksaan. Seperti mana isu yang pernah kita dengar sebelum ini berlaku di Sarawak, 3 orang pelajar ditahan, dikurung daripada menduduki peperiksaan UPSR kerana 3 orang pelajar ini pelajar yang amat lemah. Lalu dikurung pelajar itu untuk tidak menduduki peperiksaan, makanya pelajar itu dikira tidak hadir. Kenapa tidak diberikan hak untuk masuk peperiksaan? Kerana bimbang-bimbang prestasi sekolah merosot. Bimbang-bimbang prestasi sekolah merosot, maka dikurung. Maka cikgu dia kata lebih baik
kita tak bagi dia masuk periksa. Tidak hadir itu lebih baik daripada prestasi merosot. Baik, maka disebut ini, jadi perkara ini berlaku dalam hal penilaian ataupun perlakuan ataupun penyelesaian masalah yang berkaitan dengan ujian. Ada setengah-setengah pelajar itu, kalau guru itu melihat pelajar itu mungkin dari sudut keturunan dia tu keturunan orang yang datuk-datuk ataupun keturunan kayangan ataupun keturunan yang berada, maka pelajar itu diberi hak yang lebih sikit, diberi markah yang tinggi dan diberi layanan yang lebih baik berbanding dengan murid-murid yang lemah, yang miskin ataupun yang mungkin ada juga faktor resis terhadap agama. Baik, hal ini boleh berlaku sama ada disebabkan sikap guru yang bias. Bias ini maksudnya pilih kasih terhadap sosio budaya murid. Ada murid yang mungkin, ada setengah mungkin murid itu juga cacat ataupun tak cukup sifat, pelajar istimewa lah. Dilayan yang tak sepatutnya lah. Ataupun mungkin juga guru yang melaksanakan penilaian itu ialah guru yang baru, yang biasanya tidak berpengalaman lalu membuat penilaian sendiri berdasarkan pemikiran dia yang sesuai. Dia tengok pelajar ni sesuai diberi markah yang sebegini, maka diberi markah yang sebegitu. Tanpa ada satu aras penandaan yang sepatutnya diberikan kepada pelajar tersebut, tanpa mengikut garis panduan yang sepatutnya. Baik, untuk isu diskriminasi dan penilaian ini, kami mencadangkan ataupun beberapa penyelesaian terhadap permasalahan isu diskriminasi ini. Yang pertama ialah pembangunan kompetensi guru. Artinya dari sudut guru tersebut, perlulah diadakan kursus, mengadakan kursus dan latihan yang berkala kepada guru-guru tersebut supaya berlaku adil dan tidak melakukan diskriminasi. Artinya kursus tersebut diberikan kepada guru dari sudut cara-cara nak mentaksir ataupun cara-cara nak menilai pelajar, ataupun lebih kepada kursus yang menekankan konsep accountability guru dalam melaksanakan kerja tugas penilaian kepada murid-murid. Yang berikutnya ialah dari sudut pembangunan kompetensi guru juga, guru-guru perlulah, maknanya pihak berwajib seperti Kementerian Pelajaran Malaysia, KPM, mungkin boleh melatih atau memberikan panduan kepada guru-guru supaya mahir dan cekap dalam memberikan pentaksiran yang tepat kepada anak murid mereka. Baik, kemudiannya yang kedua, penyelesaian kepada isu diskriminasi ini juga boleh menambah baikkan penilaian. Dari sudut penambah baikkan penilaian, boleh digariskan, boleh diletakkan garis panduan dan kriteria penandaan yang jelas. Penandaan yang jelas agar dapat dapat mengelakkan daripada bias, pilih kasih dan memberi keyakinan kepada guru untuk memberikan penilaian. Supaya ada kriteria yang jelas, makanya guru tahu kena penanda arasnya penanda arasnya ialah seperti berikut, diberikan markah yang seperti berikut kepada murid. Kemudiannya perlu menggunakan kaedah, cadangan juga perlu menggunakan kaedah pentaksiran ataupun peperiksaan yang berkomputer, iaitulah dengan menggunakan teknologi maklumat. Teknologi sebegini menggunakan Google Form ataupun yang sepatutnya lah, menggunakan kaedah pentaksiran yang mana peperiksaan berkomputer yang mana guru tidak dapat melihat, guru tidak dapat tahu siapa yang menduduki peperiksaan tersebut. Yang hanya ada ialah pemarkahan dan rubrik pemarkahan yang menyebabkan guru itu menanda terus di kertas soalan. Maka bila mana menggunakan kaedah pentaksiran peperiksaan berkomputer ini, bila mana guru tidak tahu, hal ini dapat mengelakkan sebarang bentuk diskriminasi terhadap calon-calon peperiksaan. Baik, untuk seterusnya bagi isu yang ketiga, penyelewengan dana peperiksaan, saya serahkan kepada sahabat yang ketiga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, Ustaz Ahmadu Zikri Al-Azmi. Dan insyaAllah saya akan sambung tajuk yang ketiga dalam isu ataupun isu masalah-masalah dalam peperiksaan. Maka yang ketiga ni ialah penyelewengan dana peperiksaan. Maka antara penyelewengan dalam urusan tadbir, pengurusan peperiksaan dapat terjadi dalam hal penggunaan dana atau sumber daya lainnya yang seharusnya digunakan untuk keperluan pengurusan peperiksaan tetapi ataupun namun digunakan untuk tujuan peribadi. Maka penyelewengan juga dapat terjadi dalam hal memanipulasi data atau laporan
untuk mendapat hasil yang menguntungkan. Contoh kalau kata di sini penyelenggaraan dana ni tidak semestinya dana ke atas duit ringgit, tetapi juga boleh terjadi ke atas memanipulasi data atau pelaporan. Untuk apa? Untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan daripada mana-mana pihak. Maka ataupun yang lain, adapun penyelenggaraan dana yang lain, yakni tuntutan ataupun cara-cara tuntutan palsu bayaran bagi sesuatu tugasan yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan berbeza dari garis panduan ataupun spesifikasi yang ditetapkan. Contoh kalau kata kita tengok, antara penyelenggaraan dana ni tak semestinya lebih kepada peperiksaan, tetapi berkaitan tentang peperiksaan tu ada juga. Contoh kita kata penyelewengan dana, tuntutan palsu perjalanan ataupun makanan ataupun tempat tinggal sekalipun. Maka di sini berlaku juga antara pecah amanah ataupun pecah amanah bagi tidak adil lah untuk kepada penjawat awam ataupun guru tidak memegang amanah ataupun tidak lebih kata khianat lah kepada pekerjaan itu sendiri. Baik, yang seterusnya, menurut Atas Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM 2009 Akta 694 mengemukakan tuntutan palsu adalah kesalahan dalam Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Ini menjelaskan mengklasifikasikan tuntutan palsu sebagai kesalahan rasuah. Contohnya, membuat tuntutan bertugas menjaga peperiksaan, bertolak dari tempat yang tidak betul ataupun tidak benar, ataupun menuntut kos kenderaan berbeza dari yang digunakan. Contoh kita tengok antara isu berlaku di zaman sekarang ni, guru-guru, contoh guru ni perlu hadir kepada satu tempat yang diwajibkan untuk memeriksa kertas. Contohnya isu peperiksaan SPM belum ini. Contohnya, seorang guru ni, dia perlu pergi kepada tempat untuk memeriksa periksa dengan kereta, tetapi dia pergi dengan bas, tetapi tuntutan atas kereta. Maka di sini berlakulah ketidakadilan ataupun pecah amanah ataupun dipanggil benda yang buat tidak betul, tetapi kita membuat tuntutan benda yang tidak berkaitan pun dengan kita. Maka di sini juga antaranya salah satu penyelenggaraan dana dan boleh disabitkan dengan kesalahan di bawah Akta 694 SPRM 2009. Maka puncanya mungkin banyak pelbagai punca yang berlaku di atas penyelenggaraan. Contoh kita kata antara isu peribadi. Contohnya guru-guru ni guru ni kata tidak puas hati ataupun tidak memadai gaji yang diberikan ataupun untuk mencari wang lebih ataupun lebih mencari untuk lebih kepada hak peribadilah. Kalau antara gurunya lebih kepada contoh kita kata isu tamak ataupun isu mementingkan hadiri dan tidak berfikir kepada orang lain, maka sinilah antara jadi isu-isu yang masalah yang berlaku dalam peperiksaan itu sendiri. Baik, antaranya penyelesaian isu penyelenggaraan dana peperiksaan ini kami mengumpulkan ada 3 yang boleh kita selesaikan. Salah satunya ialah pertama sekali ialah pembangunan integriti. Yang kedua, memperbaiki mekanisme penyelenggaraan dana. Yang ketiga, tindakan tegas terhadap orang yang menyeleweng dana tersebut. Maka pertama sekali, antara pembangunan integriti ini, mengadakan kursus ataupun latihan kepada guru bagi memantapkan integriti dan amanah dalam kalangan guru. Kita tengok antara zaman sekarang ni, guru-guru diwajibkan untuk mengikuti kursus perguruan. Maka di situ diterangkan ataupun diterapkan aktiviti ataupun latihan ni yang memantapkan guru ni untuk lebih memahami ataupun cakna kepada suatu isu yang berkaitan amanah ataupun tanggungjawab seorang guru tersebut. Maka bila berlaku antara isu penyelenggaraan macam ini, maka antara guru macam mana boleh kita nak mendakwa guru tersebut sebagai guru yang berprofesional. Maka tidak setiap amanah yang telah diberikan maka dipikul dengan baik oleh guru masing-masing. Maka antara yang pertama iaitu pembangunan integriti. Yang kedua, memperbaiki mekanisme yakni penyaluran dana, memberi bayaran yang memadai atas usaha kerja guru ataupun gerak kerja guru dan menyemak sebarang tuntutan yang meragukan. Contoh kita kata, adakah sesuai
contoh bayaran yang dikenakan kepada guru ataupun yang dibayar ke atas guru, apa yang guru telah lakukan. Contoh kita kata jarak perjalanan guru menjaga peperiksaan ataupun menanda kertas soalan. Adakah selayak itu guru mendapat bayaran? Ada setengah guru mengatakan bahawa mungkin tidak layak dengan apa yang telah diusahakan. Tetapi sekadar apa yang kita guru dah buat, kadang-kadang dia tidak memadai ataupun tidak berpuas hati pada yang dapat bayar, tidak apa yang bayaran yang kita mahukan. Jadinya ada sesetengah masalah yang berlaku. Masalah guru menyeleweng dana. Contoh kita kata jarak di antara rumah kepada sekolah dalam 20 km. Tetapi dalam tuntutan PASU mengatakan lebih daripada 50 km. Ini bererti guru tersebut tidaklah seorang yang beramanah. Maka antara pihak atasan ataupun pihak yang berwajib maka perlu membaiki ataupun menyemak semula tuntutan bayaran kepada guru. Adakah memadai ataupun tidak? Maka di sinilah kita perlu menyemak kembali tuntutan sama ada yang meragukan ataupun tuntutan kita rasa tidak adil kepada guru dan kita sendiri ataupun pihak yang berwajib itu sendiri. Baik, yang ketiga terakhir sekali iaitu tindakan tegas terhadap guru ataupun penjawat awam yang menyeleweng dana. Maka di sini seseorang guru ataupun pentadbiran ataupun masyarakat perlu melaporkan dan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang melakukan kesalahan penyelewengan. Contoh kita kata kalau berlaku satu isu, maka guru ni tidak boleh berdiamkan diri ataupun pihak takbir mendiamkan diri jikalau ada berlaku isu ketirisan dana ataupun berlaku penyelewengan dana terhadap peperiksaan atau apa-apa sekalipun. Maka kalau kita tengok dalam Akta SPRM sendiri ada akta melindungi pengguna orang yang melaporkan itu. Maka tidak ada masalah, tidak ada isu berbangkit jikalau seseorang itu melaporkan kepada SPRM ataupun polis. Maka di sini untuk kenapa? Kerana untuk menjaga integriti seorang guru itu ataupun menjaga amanah kita daripada berlaku ketirisan dana tersebut. Maka tindakan tegas terhadap orang yang melakukan kesalahan paling kurang tidak kurangnya antaranya 10,000 dendanya ataupun 2 tahun penjara ataupun kedua-duanya sekali. Maka akhir sekali kesimpulan daripada kami, isu-isu dalam pentaksiran menunjukkan integriti dan kompetensi guru menjadi faktor utama punca dan penyelesaiannya dengan kursus dan latihan yang mencukupi, maka para guru ni dapat melaksanakan pentaksiran dengan lebih baik ataupun lebih tepat dan dapat mengatasi sebaran isu dan permasalahan yang timbul. Maka setiap guru ni perlu tahu apakah yang perlu dia belajari, apakah yang perlu dipegangi, apakah perlu yang ditepati setiap amanah yang telah diberikan oleh profesion ke atas guru tersebut. Maka apabila seseorang guru ni berpegang dengan amanah atau berpegang dengan profesion keguruan, insya-Allah kemungkinan permasalahan tidak akan timbul, melainkan perkara-perkara kecil sahaja. Setiap masalah akan timbul, melainkan cara mengatasinya dengan betul. Jadi saya berhenti setakat ini saja. Kami memohon maaf kalau ada salah silap daripada kami. Kami susun 10 jari. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.